Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadhal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'amman tasha'. Allahumma fasrifu 'anna وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير الحافظا وأنت أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Semuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, semua tuan-tuan hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan nikmat olehnya untuk kita hadir ke rumahnya, untuk kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah sirah yang terhenti selama lebih kurang 6 bulan akibat pandemik COVID-19, PKP, sekarang ni PKP. Jadi semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hari ini makin meningkat lagi, tambah lagi. Silap 400 lebih. Banyaknya kluster tembok. Kluster tembok ni tidak merisaukan sangatlah, seperti kata pengarah kesihatan Malaysia, pasal ia dulu dalam tembok. Yang menjadi kerisauan roh ni mari ni. Dia positif, dia mari masjid, betul. Dia positif, dia pergi pasaraya, itu yang merisaukan. Kalau dalam tempat yang tertutup itu, dalam golongan mereka. Jadi walaupun demikian, kita sentiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada penyakit atau wabak yang berbahaya ini. Ya, mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat kita meneruskan perjalanan kehidupan kita seperti mana biasa. Karena hari ini kita terpaksa berjalan mengikut norma baharu. Umpamanya penjarakan sosial semita, face mask, dan lain-lain lagi. Yang adalah bertujuan untuk memutuskan rantaian, atau disebut dari sudut kaidah fiqh ad-darurah tubihul mahdurat. Mudarat mengharuskan yang dilarang. Walaupun sebelum ini kita kedengaran ada golongan yang komen dan mempertikaikan pelaksanaan solat jemaah secara penjarakan semita-semita. Kerana zaman Nabi tak benar, Nabi tak pernah suruh, tak ada hadis Nabi, macam-macam lah. Maka kaedah hukum tadi, ad-darurah tubihul mahdurat. Perkara mudarat mengharuskan yang dilarang. Kerana mudarat nak tahu
Kalau hari ini nak menentukan mudarat ke, bahaya ke, maka tidak boleh tidak merujuk kepada kesihatan, Kementerian Kesihatan, WHO umpama. Jadi dia kata wabak ni mudah jangkit, kira dekat. Semita Allahumma salli Muhammad, potensi nak kena tu kuat. Kemudian fismah pula, maka kita kena ikut. Kerana benda yang kita tak nampak. Kalau benda kita nampak, tak apa kita boleh lari. Benda tak nampak, apa kita nak masuk pintu. Kalau orang yang kena positif, dia pegang pintu, maka melekat di situ. Dia jadi masalah pasal kita tak nampak. Kita nampak, ada melekat situ. Contoh hijau. Jadi kita tak setuju itu pasal kita nampak. Masalah kerana tak nampak, maka kita kena lebih berhati-hati. Demikian juga musuh yang nyata bagi manusia yang tak nampak juga, syaitan. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kerana dalam musim PKPP ni, SOP garis panduan membenarkan kita melaksanakan kuliah maghrib subuh selama 30 minit saja. Jadi kita kena aku SOP tersebut. Baik, jadi kita tunggu kepada apa yang kita nak sambung dalam pertemuan kita yang lalu, 6 bulan yang lalu. Boleh jadi Allahumma salli Muhammad, kita pun lupa lah 6 bulan lalu apa, cerita tentang apa. Saya pun lupa. Cuma kerana kita buat rakaman audio kuliah, jadi kita boleh review balik. Tengok balik dulu ni kita baca masih lagi dalam surah Al-Anfal. Tafsiran dari surah Al-Anfal menceritakan tentang perang Badar. Kerana surah Al-Anfal ni turun dalam kisah perang Badar. Ya, didahului dengan Allahumma salli Muhammad hatta rampasan perang. Ya ayyuhal qadru Allahumma salli Muhammad, itu dari awal suratul Anfal sampailah ayat yang akhir. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Kerana kaum muslimin menang dalam perang Badar. Dia bila menang perang ni maka ada yang dirampas. Maka jadi yang dirampas itu dinamakan ghanimah atau rampasan perang. Maka boleh dimanfaatkan. Baik. Jadi kita nak sambung pada malam ini dua ayat yang ke-64 dan 65 suratul Anfal yang menceritakan tentang kisah daripada perang Badar. Apa ayat dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridhil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fan fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Demikian ayat 64 hingga 66 surah Al-Anfal. Jadi kita baca sirah nabawiyah ini menurut kitab sirah nabawiyah Ibnu Hisham dengan terjemahan dari surah Al-Anfal
ayat 64 hingga 66. Ayat 64, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi kaum mukmin yang mengikutimu. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Wahai nabi, cukuplah Allah. Wa man ittaba'aka minal, dan cukuplah Allah bagimu dan bagi orang yang mengikuti kaum mukminin yang berjihad dalam perang fisabilillah, dalam perang Badar. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Kata ayat 65, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, khabarkanlah semangat kaum mukminin untuk berperang. Beri semangat, harridil mu'minin, beri perangsang. Kenapa? Kerana dalam perang Badar kita cerita panjang kali kita cerita bahawa jumlah ketenteraan kaum muslimin ini sikit ya. Disebutkan adillah, lemah kerana sikit. Tapi Allah perintah kepada Nabi agar beri semangat. Sikit apa? Kenapa? Innallaha ma'al mu'minin. Kerana sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang beriman. Walaupun 20, nanti kita baca sambung ayat. Baik. Jika ada 20 orang, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Allah sebut, Allah suruh Nabi beri semangat. Cetuskan semangat, suntik semangat kepada pejuang-pejuang mujahidin nak perang Badar. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Beri semangat agar mereka untuk bersemangat dalam perang. Iyyakum minkum 20 sabiruna. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu. Dalam tentera tadi ada 20 orang yang sabar. Yaghlibu mi'atain. Boleh mengalahkan, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Mi'atain, 200 orang. 20 orang yang sabar dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jadi berapa kali ganda? 10 kali ganda. Jadi bagaimana seorang mengalahkan 10 orang? Seorang lawan 10, habis semua kata 10. 20 orang 200. 20 orang mukminin yang sabar dapat mengalahkan mi'ataini 200 orang musuh. Kemudian datang lagi, iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti, la yafqahun, yang tidak tahu apa. Kalaulah sekiranya dalam kalangan kaum mukminin mujahidin ini ada 100 orang yang sabar, maka dapat mengalahkan 1000 orang musuh, 1000 orang dalam kalangan orang kafir. Kenapa? Karena disebut tadi innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah berserta dengan orang sabar. Sungguhnya Allah berserta dengan orang beriman. Sungguhnya Allah berserta dengan orang yang sabar. Mustahil tak? Mustahil. Pelik. Dia pelik tetapi tidak mustahil. Hak pelik ni disebut dalam hukum alam, disebut hukum adat, qaribul adat, mencari adat. Segala mukjizat para anbiya dan mursalin pelik betul. Cuma tidak mustahil kerana Allah berkehendak. Tukar Nabi Musa lepas jadi ular. Ular bukan ular sihir khayali. Ular tukang sihir. Kalau tukang sihir dia boleh buat juga. Boleh jadi tukang sihir itu ada botol air. Dia jampi-jampi dia lempar pun jadi ular. Sihir khayali, mata kita je nampak ular. Maksud ular yang berjalan depan kita ni bukan ular yang betul. Betulnya botol air. Tetapi mukjizat Nabi Musa yang Allah perintah kepada Nabi Musa lempar tukar. Ketika tukar tu tukarlah. Ketika lempar jadi ular ketika ular. Sehingga kan ularnya Nabi Musa
Kan? Dah tukang sihir semua, tukang sihir Firaun lepas semua ni. Mana kata puak-puak tu masa tu jadi ular tak? Sihir jadi ular. Kawan ni ada botai lepas jadi ular. Kawan ni ada lepas jadi ular tak? Maka sebab itu Allah perintah dari Musa untuk lepas tu maka dengan izin Allah jadi ular. Nak lawan tukang sihir, nak lawan ular-ular tukang sihir. Maka bagaimana ular Nabi Musa ni telah habis ular-ular tukang sihir. Maka terkejut buruk tukang-tukang sihir. Sebab apa? Sebab mereka tahu ular-ular mereka ni bukan ular yang betul, bukan boleh makan, bukan boleh patu. Tetapi kalau ular Nabi Musa tu, kerana ia boleh makan, kalau ular pisau ia boleh patu. Dan kalau kita tengok tukang sihir orang magic, dia buat apa? Lepas jadi ular. Jadi ular tu kita tak. Pasal ular tu mata kita je nampak ular. Disebut sihir khayal. Mata kerana dibantu oleh jin. Tu ada jampi serapak, tukang-tukang sihir dibantu oleh jin. Jin tu buat mata kita nampak dia ular. Ya demikian jugalah kita sebutkan contoh bagi wanita yang pakai susu. Memang mata kita nampak dia umur dia 70 dah tapi nampak macam 20. Pasal jin tu buat bagi nampak orang Sayyidina Muhammad nampak umur muda, umur 20 dan sebagainya. Jin, kerana peranan daripada jin. Demikian jugalah kita sebut tadi sihir. Melainkan yang khariqul adat, yang mencari adat. Pelik-pelik yang mencari adat. Mukjizat dan irhas pada para anbiya wal mursalin. Irhas sebelum dilantik menjadi Nabi Rasul, mukjizat selepas dilantik. Beza mukjizat itu sebagai bukti kenabian. Irhas kerana kemuliaan dan Allah beri kelebihan kepada para anbiya wal mursalin sebelum dilantik menjadi Nabi Rasul. Baik. Kemudian berlaku juga kepada orang awam yang disebut sebagai ma'unah. Pelik. Ada satu video klip kita tengok. Seorang budak, bukan 2-3 tahun, jatuh dari tingkat 2. Jatuh tingkat 2. Bukan, budak tinggi tingkat 2. Jatuh tu bukan jatuh macam kaki dulu. Jatuh di belakang dulu. Lepas tu bangun, jangan. Nangis tak pun. Lepas tu mak dia hebat. Keluar ke mana? Kan? Biasanya duduk atas. Lepas tu anak dia kata atas. Ibu dia kata, hebat. Kan? Tapi tak ada cedera apa. Tu pelik-pelik. Tak ada apa cedera patah pondok tinggi tingkat 2. Bukan cakap apa kalau kata budak, yalah orang dewasa pun patah kaki kalau jatuh tinggi. Kalau jatuh belakang, tulang belakang boleh patah. Tapi kerana Allah berkehendak tidak mudarat. Pelik-pelik. Tapi kerana Allah berkehendak untuk tidak mudarat, tak ada apa. Orang tua dulu panggil disebut tu apa? Bila jatuh tempat tinggi tak ada apa, disebut malaikat sambung. Orang tua dulu disebut malaikat sambung. Jatuh bangun, guling-guling. Tak ada apa, lupa pun tak ada. Kerana Allah berkehendak untuk tidak beri mudarat. Tak ada mudarat. Allah berkehendak beri mudarat. Duduk jalan pun, jalan molek pun, sepak batu terletak. Pasal Allah berkehendak nak beri mudarat, maka semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi 100 orang yang sabar dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Pelik-peliklah. Tapi kalau cerita kungfu dah pelik. Kungfu ni likur dia berapa puluh orang. Habis pelanting hak likur dia. Tu kungfu cerita bukan betul-betul lunyai juga. Dan likur 20 orang ia tengah-tengah. Tak lagi dunia itu tengah-tengah. Cerita biasa macam-macam buat korban dan sebagainya. Tapi yang ni pelik tapi tidak mustahil. Kenapa? Datangnya pertolongan daripada Allah. Ujung ayat Allah SWT, ujung ayat 66 kita baca. Biiznillah, dengan izin Allah. Apa sesuatu yang berlaku ni, walaupun pelik sekalipun, kerana Allah izin jadi berlaku.
peristiwa kita sebut Badar, perang Badar sendiri. Perang Talut Jalut lagi pelik. Talut Jalut lagi pelik pasal nisbah tentera ni sangat jauh beza. Tapi tetap menang yang sikit. Sebab itu Allah sebut peringatan kepada orang beriman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kumpulan golongan qalilah sikit, kecil, ghalabat mengalahkan fi'atan katsiratan biidznillah, mengalahkan kumpulan kuat pasukan yang katsirah, yang ramai banyak, biidznillah, dengan izin Allah. Ini ayat dia. 100 orang yang beriman yang sabar. Kenapa kena sabar tadi? Kena iman dan sabar. Ayat yang kita baca dulu menjelaskan dalam perang Badar. Allahumma salli ala Muhammad. Walaqad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Bahawa sesungguhnya kami memberikan pertolongan kepada tentera Badar wa antum adillah. Ketika itu kamu adillah, lemah, sikit. Itu sebut tadi. Sikit. 313 tak banyak banding dengan 1000. Kalau kata tadi 300 tadi beriman, sabar, dapat mengalahkan 10 kali ganda, 3,000 orang. Itu baru 1,000. Kalau 3,000 pun boleh kalah. Gitu. Dia punya nisbah kerana datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka disebutkan tadi, jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1,000 daripada orang kafir. Disebabkan orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Maksudnya orang kafir itu tidak berperang berdasarkan niat, kebenaran dan pengetahuan terhadap kebaikan dan keburukan. Ibnu Isa berkata bahawa Abdullah bin Abu Najih berkata kepadaku dari Atha bin Rabah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang berkata, ketika ayat di atas turun, ayat itu, maka kaum muslimin merasa keberatan terhadapnya dan mereka menganggap bahawa 20 orang tidak mungkin mampu bertempur melawan 200 orang dari kaum musyrikin, dan satu dari mereka tidak dapat bertempur melawan 1,000 orang dari orang-orang musyrik. Kemudian Allah memberi keringanan kepada mereka, dan ayat tersebut dihapuskan dengan ayat selanjutnya, iaitu firman Allah Ta'ala, iaitu ayat yang ke-66. Maka ayat yang ke-66, al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan kepada kamu, dan Dia telah mengetahui bahawa pada kamu terdapat kelemahan. Dha'fa. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka jika terdapat di antara kamu 100 orang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Ini sekali ganda. Mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah. Nah, jika ada di antara kamu terdapat 1,000 orang yang sabar, mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain, dan saya mereka dapat mengalahkan alfaini, mengalahkan 2,000 orang dengan izin Allah. Maka di hujung ayat 66, wallahu ma'as sabirin, dan Allah berserta bersama dengan orang yang sabar. Baik. 64 hingga 66 menjelaskan tentang Allahumma salli ala Muhammad dalam peranglah, di sini perang Badar, peranglah peperangan. Maka dalam apapun jua dalam kehidupan ni, maka demikian jugalah. Kenapa? Kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerja buat kita hari-hari umpamanya pun, dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mudah untuk melakukan kerja. Kerana semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hak awal ayat 64 hingga 65 disebutkan 10 kali ganda. Tetapi menurut riwayat ini menyatakan bahawa para sahabat ni rasa berat. Boleh tak orang nak kalah 10 orang?
Begitu umpamanya. Jadi bukan begitu mafhum dia. Kaum muslim berasa keberatan terhadapnya dan mereka menganggap bahawa 20 orang tidak mungkin mampu bertempur melawan 200 orang dari kaum musyrikin. Mana seorang lawan 10 lah. Oh, berat. Maka Allah beri ringan dengan turunnya ayat 66. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala meringankan ke atas kamu kerana Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu dalam keadaan lemah. Satu kerana sikit tadi nak lawan gandaan tadi. Maka dinyatakan dalam ayat 66, iyyakum fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Sekali kata, kalau ada 100 orang yang sabar dapat mengalahkan 200 orang. Mana ni seorang lawan 2 orang. Seorang lawan 2 menang. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah. Dan sekiranya kamu ada 1000 orang yang sabar, kaum muslimin mujahidin ada 1000 orang yang sabar, yaghlibu alfaini biidznillah, akan mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Kenapa? Bila diikat di ujungnya dengan biidznillah, dengan izin Allah, maka tak ada apa yang mustahil. Walaupun tak ada mustahil, kerana ia datang daripada Allah. Tak ada mustahil. Walaupun pelik, banyaklah benda pelik dalam dunia ni, banyak benda pelik. Cuma kita tak dapat menjangkaui. Akal kita tak boleh nak jangkau. Pelik langit, pelik langit. Tak ada tiang, tak jatuh. Bumi bulat, apa pegang dia? Matahari pelik belaka tu, tapi kerana Allah Maha berkuasa, maka segala yang pelik-pelik tidak mustahil bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Semudah disebutkan dalam surah Yasin umpamanya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak nak menjadikan sesuatu, arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah berkata, Allah berfirman, kun, jadilah, fayakuna, maka jadilah ia. Jadi ayat ini memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita agar kita pertama menjadi orang yang sabar. Pasal mari ayat sabiratun. Pasti dah kaum muslimin, kaum mukminin, mujahidin dalam perang Badar tu semua sabiratun. Sabar belaka. Kalau tak sabar tak perang dah. Abang kat Nabi, oi mana boleh kita lawan, depa ramai. Tu tak sabar gitu. Tapi sabar, lawan juga. Kerana perintah daripada Allah. Pertama, pengajaran daripada ayat yang kita baca ni, iaitu adalah menyuruh untuk kita banyak sabar, kena sabar. Nak buat perkara kebaikan memang kena sabar. Nak buat perkara kebajikan, ibadat memang kena sabar. Tak ada sabar, tak mayang subuh dah. Ada sabar tu bangun dah. Walaupun mengantuk bangun. Nak semayang subuh kerana perintah daripada Allah. Kalau tak sabar, tak ada dalam masjid ni, time ni. Balik rehat rumah. Tu akan tengok TV. Tak sabar. Tapi sabar ni, tuan-tuan duduk dalam masjid, dengar. Walaupun dengar kuliah ceramah ni, faham-faham dah. Dia mari ya mengantuk. Pasal syaitan pula ganggu. Mari mengantuk. Cuma PKPP ni, alhamdulillah lah 30 minit ni kita nak berhenti. Tak salah 30 minit. Kalau bukan PKPP mau sejam, lagi lah. Lagi panjang. Jadi pertama sabar. Lebih-lebih lagi dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah.
melaksanakan amal soleh, amal ibadat, memang kena sabar. Kenapa? Kerana datangnya bisikan syaitan kepada kita agar kita tak buat. Hak perintah Allah ni, mari bisikan syaitan, mudah dia buat. Hak padu dia ganggu, dia buat. Dan kita pun pasal kita ni alhamdulillah tak boleh tak buat mayang juga. Mari ganggu pula lepas mayang, mudah dia buatlah abang dia. Kan hak sunat. Kan syaitan mari pula mudah dia buatlah mayang dah tadi. Tak payahlah abang dia sunat. Nak baca Quran, mari nak buka Quran, tak payah cerita sedap mari. Betul. Tu. Kerana nak buat kebaikan ni ada gangguan daripada syaitan. Tu kena sabar. Maka apalagi dalam jihad fi sabilillah yang Allah sebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Harta yang dilaburkan untuk Islam, yang diinfakkan fi sabilillah, kemudian diri yang diperjuangkan untuk fi sabilillah, perang mempertahankan agama Allah, bi anna lahumul jannah, Allah beli dengan syurga. Balasan dia, ganjaran dia nanti di hari akhirat, Allah beri syurga. Itu Allah Sayyidina Muhammad jual beli yang menguntungkan. Kenapa? Kerana Allah Sayyidina Muhammad kita sebutkan tadi, kerana kita memperjuangkan untuk meninggikan syiar Islam, baik harta maupun jiwa. Cerita ni adalah dalam ayat ni adalah perang fi sabilillah, lagi hebat. Kerana mempertaruhkan nyawa. Perang ni mempertaruhkan nyawa. Kalau dalam ujian-ujian yang lain yang perlu sabar, tidaklah mempertaruhkan nyawa. Hanya masa, hanya waktu rehat kita, hanya tidur kita nak rehat tadi. Malas dan sebagainya. Baik. Kemudian datang pengajaran yang kedua Allah Sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi sabar, yang kedua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, agar kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana segala sesuatu datang daripada Allah. Meletakkan pengharapan, kebergantungan kita kepada Allah. Walaupun pada diri kita puasa, tak boleh ni. Kalau kita berserah kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah yang menentukan. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita kira sekadar itu dululah untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Sayyidina Muhammad, 3 ayat yang kita baca menurut sirah nabawiyah li Ibni Hisham, menceritakan tentang perang Badar ni, menguraikan surah Al-Anfal. Jadi 64, 65 Allah sebut orang yang sabar Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan. Jadi kita golongkan diri kita dalam golongan hamba yang sabar. Dengan segala apa ujian yang datang kepada kita. Kalau hari ini Allah Sayyidina Muhammad, pandemik COVID-19, kena sabar. Ada orang tak sabar. Kena sabar, banyak sabar. Karena ia datang daripada Allah. Inna hadza maradu jundun min junudi. Sungguhnya penyakit ini adalah tentera dari tentera Allah. Dia merebak tu kerana Allah berkehendak. Izin Allah. Merebak. Walaupun apa kita sebut teori, kan? Teori macam-macam. Kata COVID ni adalah virus yang dicipta. Kan? Ayalah dicipta. Kalau Allah berkehendak, Allah tak berkehendak nak tersebar, tak tersebar. Kalau sebar, maka kerana dengan kehendak Allah tersebar. Adalah ujian untuk umat akhir zaman kita. Jadi banyak kita sabar agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan dalam kehidupan kita. Tergolong kita dalam golongan yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.